Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan dari yang terkuasa Surau Beringin, Taman Renting, Johor, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ini mengulang kaji kitab Keindahan Islam yang memaparkan kepada kita beberapa ciri mahasin Islam. Islam itu indah di dalam berbagai sudut. Di antaranya yang telah kita bincangkan, yang pertama tadi iaitulah sumber perundangan Islam ini ambil daripada mana? Dia bermula daripada situ lagi. Sumber perundangan ini datangnya daripada Allah. Dia panggil al-masdar ar-rabbaniyah, rabbaniyatul masdar. Sumber perundangan itu ambil datangnya daripada Allah, dan kita buat kerja pun untuk dikembalikan kepada Allah. Jadi bila dua-dua pihak dari Allah kepada Allah, barulah kita jadi seimbang. Sumber daripada Allah, kita buat kerja untuk Allah. Kemudian kita masuk pada bab yang pertama, iaitulah tentang keindahan Islam dari sudut ibadah, dalam sudut akidah, pegangan hidup kita. Kita telah bahaskan dalam perbincangan itu, iaitulah 6 rukun iman yang telah disebutkan itu. Sambungan kita pada kali ini dalam siri ini iaitulah bab yang kedua di dalam sudut ibadah. Dalam perkara ibadah yang kita akan sambung dalam bab ini, ibadat dan kesannya yang agung dalam kehidupan manusia. Karena manusia ini beribadat dalam Islam ini bukan ibadat satu adat istiadat, upacara. Pergi semayang 5 waktu, habis kat tu je, tak? Sudah di situ je, di pusat zakat. Berpuasa Ramadan, habis lapar, habis gaya, selesai, tak? Ibadat yang kita buat ini kesannya mesti terpancar di anggota kita. Kita solat, kita nak tengok apa kesan dalam diri kita. Kita bayar zakat, apa kita nak tengok kesan dalam harta benda kita dan dalam kehidupan. Sama juga dengan haji, sama juga dengan jihad yang akan kita sebutkan nanti. Para pembaca yang mulia, para pendengar yang dimuliakan sekalian, setelah kita mengetahui beberapa aspek mengenai keelokan dan keindahan Islam dari segi akidah, maka kita belajar dari sudut ibadahnya. Aspek yang akan dibahaskan di sini iaitulah zakat, salat, zakat, puasa, haji dan jihad fi sabilillah. Oh, dia kata jihad masuk dalam ibadah, kita sebut sini, ya. Jihad termasuk dalam ibadah. Cuma malangnya setelah penjajah datang, mereka asingkan jihad ni sebagai satu perkara larangan yang tak boleh lagi disebut kecuali jihad dalam sudut sekup yang tersendiri saja, yang dipanggil dengan nama jihad nafsu ataupun jihad ekonomi. Tapi tidak ada lagi jihad yang sebenar yang disebut dengan nama jihad untuk menegakkan syariat Allah. Jadi ibadat yang 5 ini ialah asas ibadat yang disyariatkan dalam Islam selepas daripada rukun iman. Allah telah mensyariatkan semua perbuatan ibadat dengan hikmah yang besar dan mengandungi rahsia yang banyak. Setengahnya diketahui oleh manusia dan sebahagiannya ini tidak diketahui. Ada ibadat yang kita tahu kenapa, ada ibadat yang kita boleh sebut. Contohnya, kenapa berbeza waktu salat? Pagi, petang, tengah hari, kita boleh kesan. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita ibadat mengikut pergerakan matahari. Matahari berjalan je, ibadat.
Matahari di tengah langit, matahari condong, matahari nak jatuh, matahari terus tak ada. Ada ibadat ikut waktu. Cuma yang payah kita nak kesannya, kenapa berbeza rakaat? Yang ni 2, yang ni 3, kenapa maghrib ni 3? Sedangkan subuh 2. Subuh lah orang segar molek dia baru bangun tidur. Patut 5-10 situ. Kalau nak kira subuh 2. Ayat ni melama bahas panjang, tapi tidak dijelaskan oleh nas syarak. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah turun daripada Mi'raj, Jibril datang ajar dia macam tu. Jadi yang pertama kita bahas dalam sudut salat. Cara kita baca ni lompat ni. Jadi para jemaah kena tengok, kena cari lah di mana. Ibadat salat, apa artinya dari sudut takrif? Dari segi syaraknya, dari segi bahasanya, salat itu disebut dengan nama doa. Salat iaitulah doa. Cara perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Mudah ya, takrif salatnya apa benda? Mula dengan takbir, sudah dengan salam. Itulah salat. Dari segi makna bahasa dia, salat dengan makna doa. Salat dengan makna doa. Dalil daripada Al-Quran sangat jelas, fa'aqimus salat wa atuz zakah. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jelas. Nabi sallallahu dalam hadis Nabi katakan Islam itu dibina di atas 5 asas, 5 rukun. Di antaranya salat. Dalil ijma' ulama telah sepakat tentang kewajiban salat ini, bahawa ia adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5, di mana seorang Islam itu tidak diterima tanpa salat. Kalau dia kata aku Islam tak sembahyang, tak jadi Islam dia. Islam dakwa saja. Jadi kita boleh kenal hari ini, salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua selepas 2 kalimah syahadah, dan dia menjadi dalil kepada kebenaran dan kesahihan pegangan manusia. Kita dah belajar rukun iman. Rukun iman semuanya dalam hati, kepercayaan. Bila kata kita percaya, mana dalil? Percaya. Dalil itu kita nak cari. Dalil itu duduk di mana? Dalil itu duduk di anggota yang zahir kita salat, ada iman, puasa, zakat, pergi haji, jihad, semuanya ada iman. Jadi kita nak bincang tentang kelebihan dan kebaikan salat yang terpenting. Banyak lagi hal lain itu, kita ambil ini beberapa sudut yang penting saja, kerana banyak lagi yang lain yang tidak disebutkan di sini. Yang penting ada berapa? Yang pertama, salat menyucikan hati manusia dan membersihkan jiwanya dengan menjauhkannya daripada maksiat dan dosa. Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalang, mencegah manusia daripada perbuatan munkar, perbuatan keji dan munkar. Cuma orang pertikai, kenapa hari ini tak jadi benda ni? Orang salat boleh buat munkar, lepas salat boleh pergi ramik rasuah. Sebab apa? Ini timbul sebab-sebab ini. Jawabnya sebab dia salat dengan anggota saja, menjadi adat dia salat, tetapi tidak salat dia dengan hati dia, dengan bacaannya, dengan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadi perbincangan para ulama di zaman kita ini, bagaimana nak mengembalikan salat itu sebagai satu amalan yang menepati kehendak Allah, mensyariatkan salat, nak jadikan dia menjadi larangan daripada benda munkar dan benda itu. Kelebihan yang kedua, salat adalah penghubung seorang hamba dengan Tuhan. Bila orang tu salat, Allahu Akbar, dia nak cakap semua percakapan dia dengan Allah. Dengan orang boleh cakap? Tak ada. Kalau orang telefon masa tu ada jawab? Tak ada jawab. Nak jawab macam mana kita cakap dengan Allah? Jadi waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Karena bila dia sujud, dia paling hampir dengan Allah. Sebab apa paling hampir dengan Allah? Karena waktu kita sujud, kita letak muka kita di mana? Di mana kita letak muka kita?
Dalam tubuh manusia ni yang paling mulia sekali apa dia? Muka orang. Kita letak muka kita di atas lantai tepat dipijak oleh orang. Orang yang terpijak itu kita letak muka. Itu kenapa kita letak muka? Kerana patuh kepada perintah Allah. Yang ketiga, ia menunjukkan erti ibadat dengan gambaran yang jelas dan maksud yang tepat. Duduk di situ. Berdiri seorang hamba serta rukuk, sujud, bacaan Al-Quran, doa dan pujian terhadap Allah, semuanya itu adalah satu kesedaran tentang pengabdian yang betul terhadap Allah. Jadi kita dah belajar tadi, di antara pegangan kita kepada Allah iaitu uluhiyatihi. Allah Ta'ala ini mempunyai hak yang mesti kita kena letakkan, hak untuk disembah, dipuji dan dipuja, tak boleh kepada yang lain. Yang keempat, ia juga sebagai sumber kebahagiaan dan kerehatan minda. Ini kena belajar betul-betul. Nabi SAW kata kepada kita, bila dia dalam satu perjalanan, Nabi kita berhenti, dia kata kepada Bilal, tukang azan dia, aqimis salat arihna biha. Nabi kata, Bilal, berhenti di sini, rehatkan kami dengan apa? Dengan lakukan salat. Salat ke mana berehat? Kita hari ni sibuk dengan salat. Waktu rehat kerja sibuk dengan nak makan. Salat dia disampingkan. Makan dulu, lepas tu dekat nak ambil waktu pergi salat, tak sampai 2 minit selesai semua sekali. Tidak jadi rehat. Nabi kita mengambil masa rehat dia dengan melakukan salat. Kerana itulah dia boleh salat lama, sebab dia anggap salat itu berehat. Kita menganggap salat itu nak kejar masa ya. Ini satu benda yang terbalik. Jadi Nabi SAW beritahu kepada kita, al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita dengan mereka, siapa mereka itu? Orang-orang yang bukan Islam. Salat, siapa dia meninggalkan salat, orang ini sudah dikira tidak ada lagi. Meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Waliyadzubillah. Yang kelima, salat juga satu manifestasi yang jelas untuk melahirkan kesyukuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Nabi kita, bila sahabat pergi tanya, ya Rasulullah, Tuhan ni tak dosa, tak ada dosa, kenapa lakukan salat sampai pecah kaki ni, kenapa? Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi kalau kita nak syukur, dapat nikmat apa-apa, salat banyak kepada Allah. Kita ni tak kira ke salat, tak buat apa tu, kenduri kesyukuran. Panggil orang ramai mari ke rumah, kerana syukur. Masuk waktu zuhur, tetamu tengah ramai, salat pun tidak. Syukur lagi. Itu dipanggil syukur manusia, bukan syukur kepada Allah. Hamba yang syukur, iaitulah hamba yang melakukan salat. Yang keenam, salat merupakan cahaya yang menerangi hati tuannya, menyerikan wajahnya, dan dapat dilihat pada anggota perbuatannya. Siapa dia nak suruh muka dia berseri, hatinya bersinar, makalah dia melakukan salat. Tak payah pakai kosmetik apa-apa, tak payah. Semayang banyak-banyak, ambil wuduk sentiasa, muka jadi cerah. Ini orang kita ni muka tak cerah, habis kena beli alat-alat makeup saja. Nak suruh cerah. Lepas makeup terlalu kuat sangat, bertukar pula dengan hantu gaya. Comel sangat, tak tahu siapa kan. Itu jadi masalah tu. Yang ke-6, yang ke-7, ia juga menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Nabi dalam hadis berkata, as-salatul khams, as-salawatul khams, salat 5 waktu ini, Jumaat hingga Jumaat yang satu lagi, kafaratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa yang terdapat di antara kedua-duanya, selagi mana tidak melakukan dosa besar. Yang ke-8, ia juga menjadi dalil tentang kelebihan dan rahmat Allah yang besar terhadap. Kenapa tak dalil? Bila seorang terhamba atau salat, maka gugur sekarang dosa-dosa kecil. Jadi dosa ni, salat ni macam mesin basuh gitu. Setiap kali salat, dobi masuk. Tapi dobi pun karak-karak daki-daki yang kecil-kecil je. Daki yang kena minyak, yang kena apa tu tak boleh dengan mesin tu, kena dobi juga. Itu ibaratnya dosa kecil lepas. Dosa besarnya perlu kepada taubat.
Yang kesembilan, melalui solat juga seorang hamba akan mendapat pahala dan ganjaran yang banyak. Bayangkan sekiranya dia hidup selama 50 tahun, bersolat tiap hari 5 kali, dia akan mendapat pahala yang banyak sekali. 50 tahun, setahun ada 360 hari. Tanda betul tu dia kata 50 kali 30 apa benda. 50 tahun tu umur dia. Kali dengan 360 hari setahun, dia akan dapat 18,000 hari. Kali dengan 5 kali salat pula, jawabnya 90,000 pahala salat. 90,000 ni. Maka apabila dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan ibadat salat yang begitu banyak, ibadat yang baik akan diberi pahala sebanyak 700 kali ganda dan berganda-ganda lagi. Betapa bahagia dan gembiranya pada hari kiamat. Gembira tak gembira? 50 tahun kita semayang, ada 90,000 aset. Allahu Akbar, kaya ni, jutawan. Tu kalau pergi semayang di Mekah pula, satu solat pahala dia 100,000. Apa beratus kali kan? Jangan berjaya, tapi jangan jadi macam pakcik yang cerdik ni. Dia pergi Mekah 3 hari, dia kira sekali solat 100,000. Berapa juta dia ada, dia kata balik semua hidup tak semayang pun tak apa dah. Dia sudah cover terus di Mekah. Kata apa? Dia cover siap. Yang ke-10, salat mengumpul kelima-lima rukun Islam, iaitu mengandungi ucapan 2 kalimah syahadah dan tasyahud awal. Dalam itu ada, ia seolah-olah zakat harian. Apabila seorang itu menggunakan sebahagian waktunya untuk menunaikan salat, sebagaimana zakat menyucikan harta, begitulah salat menyucikan waktu, menyucikan seorang itu daripada melakukan maksiat pada waktu. Waktu kita mari salat di masjid ini, kita buat maksiat ke tidak? Tidak. Bersih kita punya waktu itu daripada maksiat. Itulah yang saya selalu sebut dalam kata-kata kita. Satu kaedah yang kita buat, kalau kita tak mampu buat ibadah, apa kita kata? Jangan buat maksiat. Kena ingat. Malam boleh tidur. Saya ni kalau bangun tak boleh pening kepala. Jangan bangun, tidur terus sampai subuh. Tak apa. Tidur tak dosa. Tapi kalau bangun pukul 3 pagi duduk bertepik juga, dosa tak dosa. Itu tengok keadaan. Buat maksiat ke buat apa benda. Daripada tahu apa, kalau tak boleh buat maksiat, jangan tak boleh. Tak boleh buat ibadah, jangan buat maksiat. Itu dimain kaedah zaman moden ni. Lama kita rajin lakukan. Kaedah itu sangat relevan untuk dipakai. Yang ke-11, salat juga mendidik nafsu supaya taat kepada pencipta dan memahami adab dan etika ibadat terhadap Allah serta kewajipan beriman kepada keesaan Allah. Bila kita nak semayang, ada syarat dia. Kena ambil wudu, kena bangun tengah tidur malam, kena pergi masjid. Jadi semua ni mendidik nafsu supaya patuh kepada Allah. 5 kali sehari kita didik. Yang ke-12, banyak kelebihan dia 12 perkara. Cukup dah hari ni 12. Kalau tak padan lagi 12 ni, tak semua semayang juga. Orang ni orang panggil buang apa ni, tak ada nasib lah, buang tubuh. Ia juga sebagai satu manifestasi kasih sayang, penyatuan dan peraturan antara orang Islam. Bila kita pergi masjid, tak ada orang nisah orang kaya, ada. Orang miskin belakang. Yang ada ni orang tua dengan budak adalah budak belakang, orang tua depan. Tapi dengan wanita, besar mana pangkat dia, menteri ke, CEO ke, COO ke, dia tak boleh bagi duduk depan. Kata oleh kerana saya pejabat, nak bagi Jumaat kena duduk depan, boleh? Tak ada, itu hak dia di belakang. Dia waktu salat Jumaat tak boleh di depan. Jadi kasih sayang dalam salat ini, kalau kita buat betul-betul dalam salat Jumaat kita memang nampak. Duduk dekat-dekat, rapat kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, duduk sama je, soft, tak ada perbezaan. Allah, ini satu benda yang cukup besar yang kita boleh buat. Salat mendidik seorang tentang kepentingan menjaga masa dan menghargainya. Ia mengajarnya cara untuk membahagikan masa dan menyusun. Memang tadi tetap dah, Maghrib pukul 7.20, Isya pukul 8.30. Kenapa tak panggil masa awal-awal? Ini bila orang Jumaat kita hari ni selalu je masbuk. Dia dua, kalau tidak masbuk, tak ada pansur. Memang tak nampak. Tak pergi, nak nada macam mana.
Jadi kita cobalah seorang sahabat, seorang tabi'in, dekat dia nak mati, anak dia menangis. Dia kata, jangan menangis wahai anakku. Semenjak daripada 40 tahun azan dia waktu salat, aku sudah berada di Masjid Nabawi. Tak ingat saya Sa'id bin Musawi, seorang ulama tabi'in. Dia kata azan dia, aku sudah berada di masjid. Dia bagi tahu kepada anak perempuan dia, la tabki ya bunayya, tak payah menangis, ayah akan mati. InsyaAllah aku yakin amalan yang telah aku buat ini boleh menampung kesalahan aku. 40 tahun azan di masjid. Allahu Akbar. Kita bolehlah 40 waktu masuk di Madinah dah. Balik Madinah tak jadi. Bukan balik, belum balik lagi. Dia bila cukup 40 waktu, dia jumpa saya di Maaf. Dia kata, Ustaz, saya dah beres. Kata, beres apa? 40 selesai. Habis Zuhur tadi 40, asar ni nak sepanjang di bilik. Kata, buat apa? Orang nak cukup 40, nak suruh kuat lagi ibadat ni tak? Patut dah cukup 40. Tadi saya pergi 20 minit dulu azan, ni 1 jam dah pergi. Baru betul-betul masuk camp latihan yang berjaya. Ni oleh kerana dah cukup 40, saya tak nak pergi lagi lah asar ni sebab nak rehat pula. Kita berpindah kepada yang kedua. Ibadat yang kedua, zakat. Zakat ni apa? Dari sudut hukum syariat, tanggungjawab yang wajib dibayar daripada harta yang tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk mencari keredaan Allah, menyucikan diri, menyucikan harta dan masyarakat. Jadi ibadat kita zakat ni kenapa? Nak sucikan harta dan suci diri, suci perasaan tamak dalam diri kita. Ta'rif zakat ini mengandungi tujuan utama sebab diwajibkan zakat. Sebab apa diwajibkan zakat? Sebab nak jaga dia ni daripada perkara yang sifat-sifat tamak yang ada dalam diri kita. Kalau tidak, kita rasa kita yang betul, orang lain tak. Kita yang kaya, orang lain tak perlu harta kita. Mu kena bagi. Banyak mana kena bagi? Kira dia 1/40. Ada harta 40,000, zakatnya 1,000. Itu yang mudah nak kira. Kalau 1,000 berapa? RM25. Kalau 100, RM2.5. Mudah. 1,000, RM25. 10,000, RM250. Baru. Sikit sangat, 1/40. 39 juta lagi, harta kita 1 juta yang untuk orang miskin. Banyak? Tak banyak. Kalau ada 40 juta dah, nasib baik harta cukup ni. Banyak juga jadi. Baik. Jadi terdapat juga pelbagai tujuan lain pencahayaan zakat dalam Islam yang tidak akan dapat disebut semuanya, baik dari segi kemanusiaan, moral, rohani. Islam bermaksud untuk mencapai segala tujuan ini dengan mewajibkan zakat. Tuan-tuan kena tengok dalam kitab fiqh lah, berapa nisab dia, berapa dia punya kadar setahun-tahun tu kena tengok. Setiap negeri ada. Macam di Kelantan 10,200 nisab zakat. Di Kuala Lumpur 12,000. Di Johor ni berapa nisab zakat? Lagi kaya orang itu. 14,000 baru cukup nisab. 14,000 tahun lepas. Tahun 2011. Itu 14,000. Manakala ada 14,000 ringgit tak bergerak setahun. Tahun 1/1/2011 14,000 dalam akaun. 1/1/2012 bermakna cukup setahun. Haul sudah cukup, maka kena bayar zakat. Yang kata, mana boleh bayar zakat? Saya bukan orang kaya, baru ada 20,000 dalam bank. Dia nak 14,000 minimum. Kelebihan dan keindahan zakat apa dia? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut zakat bersama dengan salat melalui beberapa ayat Al-Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Memang Allah Taala tegaskan di sini. Kenapa? Menunjukkan itu satu rukun yang besar. Ini menunjukkan bahawa keselamatan dan kejayaan manusia di sisi Allah bergantung kepada kedua-dua, salat, zakat. Jika salat menunjukkan hak Allah ke atas hambanya, menerusi jasad dan badannya,
Zakat pula menunjukkan hak Allah ke atas hambanya melalui harta dan pendapatan. Yang kedua, zakat mensucikan diri daripada sifat bakhil, kedekut dan tamak. Kalau orang Kelantan dia kata kopi, satu lagi. Dia kena belajar bahasa dia. Zakat dianggap penawar yang paling mujarab bagi penyakit bakhil, kedekut, tamak, pentingkan diri dan hasad dengki. Islam mengakui bahawa lumrah tabiat manusia mencintai harta dan mementingkan diri sendiri. Islam juga mengesahkan bahawa sifat bakhil dan tamak sentiasa wujud dalam hati manusia. Memang adalah manusia ini sayang, wa'uhdiratil anfusus syuh. Memang manusia itu menurut tabiatnya kikir ataupun bakhil.